warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisara binti Muhammad Zaini. Nombor matrik D2010168. Kanak-kanak sebel palsi. Kanak-kanak sebel palsi adalah kanak-kanak yang semula jadi yang menjelaskan otot-otot pergerakan dan kemahiran motor yang mengakibatkan kekuatan bergerak dan pergerakan yang tidak sengaja. Dengan itu, aktiviti yang sesuai dengan kanak-kanak sebel palsi ialah gantungan alat permainan pada tempat tidur bayi untuk mengalakkan kanak-kanak berlatih untuk mencapai barang tersebut dan dapat membantu mengembangkan kemahiran koordinasinya. Ialah menyanyi dan menonton video anggota badan diri. Seterusnya, kanak-kanak berkelakuan khas suka belajar dengan menggunakan alat pengedaran yang menarik dan baru seperti video, lagu dan Google Meet. Ini berkaitan langsung dengan sikap mereka yang mudah tertarik terhadap alat pengedaran yang tidak pegun dan boleh bergerak bila-bila masa sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashike binti Zahari dari Kumpulan 2. Nombor matrik saya D2010163. Hari ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis aktiviti yang boleh dilakukan bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Jenis-jenis aktiviti yang ingin saya memperkenalkan adalah aktiviti mengecap. Aktiviti mengecap ini akan menarik minat kanak-kanak berkeperluan khas dengan penggunaan pelbagai jenis warna-warni yang akan mendatangkan reaksi aktif terhadap rangsangan tersebut. Melalui aktiviti mengecap, ia juga dapat merangsang perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas dari segi motor halus dan motor kasar, kerana ia dapat memulihkan pergerakan otak bagi kanak-kanak menjadi lembut dan biasa digunakan bagi kanak-kanak. Selain itu, ia juga dapat memperkembangkan lagi daya kreativiti kanak-kanak berkeperluan khas dengan penumpuan yang diberikan sepenuhnya bagi kanak-kanak dan juga pendedahan yang diluahkan oleh guru-guru kepada kanak-kanak tersebut. Akhir sekali, aktiviti mengecap ini dapat memberikan banyak faedah dan manfaat kepada kanak-kanak tersebut dan juga dia dapat memulihkan kanak-kanak menjadi normal mengikut peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliina binti Syarifah Hazli dari Kumpulan 2, nombor matrik D2010155. Di sini saya ingin menyampaikan permainan yang sesuai untuk penyakit ADHD, iaitu berkebun. Berkebun adalah aktiviti ringkas yang boleh dilakukan di rumah. Ia membolehkan kanak-kanak meningkatkan kefungsian tangan melalui aktiviti mengangkat, mencukil, mengorek tanah, menanam dan menyiram tumbuhan. Ciri permainan ini ialah idea tanam berkeperluan khas termasuk memerhatikan keperluan khusus setiap anak. Pemikiran harus diberikan kepada ketinggian tanaman, laluan pejalan kaki atau ruang untuk kursi roda dan alat bantu berjalan lain. Bina katil tinggi meja untuk kanak-kanak di kursi roda supaya mereka dapat mencapai tanaman dengan mudah. Buat laluan dan tempat duduk yang sesuai jika perlu. Berkebun mengikut berkeperluan khas yang disebut termasuk peningkatan kemahiran motor, kreativiti yang ditingkatkan dan peningkatan. Ini juga dapat meningkatkan kemahiran sosial dan peningkatan keyakinan diri. Berkebun juga dapat mengurangkan tekanan dan membantu kanak-kanak mengatasi kegelisahan dan kekecewaan. Kelebihan berkebun ialah terhadap penyakit ADHD ialah kanak-kanak ini akan cinta alam kepada tanam menanam. Berkebun boleh memberi peluang dan pendedahan kepada kanak-kanak keperluan khas.
untuk belajar mengenali, menghargai dan menyayangi alam sekitar. Aktiviti ini boleh membuang rasa geli kanak-kanak dengan tanah dan cacing. Dan kekurangan ketika berkebun dengan kanak-kanak keperluan khas ialah kanak-kanak ini bersifat hyperaktif dan pergerakan fizikal yang keterlaluan jika kita tidak mengawalnya dengan baik. Kita sebagai manusia yang sempurna perlulah membimbing kanak-kanak keperluan khas antara satu sama lain. Ini lagi dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Assalamualaikum semua, nama saya Nazir binti Abdullah, mengenai Magic di 2010 92. Hari ini saya nak berceritakan tentang satu cadangan aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak keperluan khas. Manakala masalah pembelajaran ialah daripada mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran mereka. Manakala kategori mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebulian-kebuliannya ialah kebulian kognitif, tingkah laku sosial, perkembangan sosial, penguasaan bahasa lisan dan pertuturan, penguasaan membaca, kemahiran perkembangan dan juga kemahiran matematik. Aktiviti yang saya ambil adalah aktiviti membezakan warna-warna asas dengan menggunakan kertas warna dan batang aiskrim yang berwarna. Kemarin ini sesuai untuk kanak-kanak keperluan khas iaitu masalah pembelajaran. Dengan aktiviti ini, dia juga boleh mengetahui perkara-perkara asas yang boleh diterapkan dalam diri dia. Sekiranya dia tidak boleh nak buat aktiviti-aktiviti akademik, dia juga boleh buat aktiviti-aktiviti asas dengan membezakan warna seperti cadangan yang saya buat ini. Manakala dengan aktiviti macam ni, banyak manfaat yang mereka akan dapat seperti perkembangan mereka akan lebih meluas, pemikiran mereka akan lebih meluas, kemahiran motor kasar mereka akan lebih baik dan juga komunikasi antara kita dengan kanak-kanak itu lebih baik dan lebih bagus. Manakala kita sebagai orang dewasa seperti ibu bapa, penjaga dan juga guru perlulah mengutamakan mereka supaya keyakinan diri mereka lebih bertambah dan juga mengembangkan potensi, bakat dan daya kreatif serta intelek mereka.